Soalan yang kedua, laju 120 km per jam, jarak 90 km per jam. Okay, so kita buat dulu yang tadi. Jawapan dia yang pertama tu ini. Kena ada pengiraan nanti. Okay, so yang kedua. Okay, so masih lagi kira masa. Okay. Masa sama dengan jarak per laju. So jaraknya adalah 90 km per dengan lajunya 120 km per jam. Okay, so unit yang akan kita dapat jawapan tu, unitnya mesti dalam jam So 90 bagi 120. Oh, hilang saya punya tu. Okay, so 90 bahagi 120. Okay, so dapat 0.75. Ini dalam bentuk, ni bukan 75 minit tau. Ini dalam bentuk perpuluhan. So, kita buat kira-kira sikit. Okay, bahagian conteng-conteng tu. Okay, 0.75 bersamaan dengan 75 per 100. Okay, 2 TP kan? 2 TP. So, per 100 lah. Okay, tukar kepada pecahan. Ni yang sekolah rendah punya ni. Cikgu buat revision balik je. So, kecilkan dia. Bahagikan dengan nombor 5. Okay, so 75 bahagi 5. Dapat berapa? 15. 100 bahagi 5, 20. Okay, boleh kecilkan lagi? Kecilkan lagi. Okay, bahagi 5. So, kita akan dapat 2. 20 bahagi 5, 4. Okay, so sekarang 3/4. 3/4 ni 3/4. Okay, darab dengan 60 maksudnya 3/4 daripada 60 minit, daripada 1 jam. So, berapa? 3 darab 60. Okay, 3 darab 60 dapat 180. Cikgu ajar macam ni sebab ada 2 I sekali bahagi 4. So, kira 3 darab 60 dulu, kemudian baru bahagi dengan 4. Okay, so 180 bahagi 4. So, 45 lah. So 45 tu dalam bentuk minit sebab kita darab 60 minit kan. So kita dah dapat 45 minit. Okay, so mana jawapan dia? Corok sekejap. Okay, ini jawapan dia 45 minit. So, kita buat dia. Okay, so automatik yang terakhir tu jawapan dia 4 saat lah. Tapi cikgu nak kamu tunjukkan jalan kerja. Dia senang je ni, terus dapat jawapan sebab unitnya saat. Okay, meter per saat. So terus dapat dalam saat. So guna ruler, pembaris, buat garisan. Okay, so nanti jalan kerja mesti tunjuk bukan apa sebab nanti awak nak buat rujukan. Okay, untuk tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 nanti. Bukan nak guna untuk hari ni saja. Okay, hari ni panjang sikit tau. Sebab tu cikgu guna voice chat. Okay, setakat ni okey ke? Boleh Suraya, boleh guna kalkulator. Memang form tu boleh guna kalkulator. Okey, Sri Bashri kata okey. Okey, ramai cakap okey. Okey, so bagus. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, berdasarkan gambar ajar berikut, hitung jarak yang dilalui. Okey, soalan 2, kita perlu hitung jarak.
Okay, ingat balik tadi. Okay, kita punya segitiga. Okay, ke atas ni adalah jarak kan. Bawah ni laju dan masa. So jarak, nak dapat jarak, kita perlu laju tu darab dengan masa. Okay. Dia sebelah-sebelah ni maksudnya darab. Okay, so untuk A, jarak sama dengan laju darab masa. Okay, so lajunya adalah 80 km sejam. So 80 darab dengan, okay, masa dia ni dalam jam dah dalam jam, so tak ada masalah. 1/2 tu boleh tukar kepada 1.5. Okay, tukar kepada perpuluhan. Lebih senang lah untuk kira. Okay, so guna kalkulator. Okay, 80 darab 1.5. So kita dapat 120. Okay, 120 apa? Ingat jarak dia dalam kilometer. So 120 kilometer. Okay, baru dah lengkap jawapan. Okay, so next. Soalan B. Okay, laju. Okay, tulis dulu. Rumus dia jarak sama dengan laju darab masa. Okay, kalau tak ingat tak apa, rumus dia boleh rujuk buku teks ya. Dalam exam pun dia akan sediakan. Okay, so laju darab masa. Okay, laju dia 343 kilometer per minit. Okay, masa pun dia bagi kita dalam minit. So, terus sahaja darab. Okay. 343 darab 4.5. Okay, so betul tak? Takut cikgu salah tekan. Kalau salah nanti komen dalam group Okay, so 1543.5 unitnya kilometer. Okay, sebab masa dia sama minit dengan minit. So unitnya untuk jarak adalah kilometer. Okay, so yang ni pun sama. Okay, dia minta kita kira jarak. Okay, masih lagi soalan 2 Cikgu pecahkan dia. Ni soalan C dan D. Okay, so soalan C. Okay, guna kaedah sama tadi, awak akan dapat jawapan 16.5. Okay, soalan D pun sama, guna kaedah yang sama. Okay. Okay, untuk soalan D, cikgu nak tekankan dekat sini ni. Okay, 2 jam 40 minit. Tukarkan kepada pecahan ataupun perpuluhan lah. Perpuluhan lebih senang. So, kalau perpuluhan macam mana? 2, okay, 4/60 kan? Per 60, tukarkan. 2, 60 bagi 2, 30. Tukar lagi. So, bagi 2, 1 bagi 2, 15. So, 1/15. Okay, so boleh guna pecahan tak wajar. Okay, 2, 1/15. Okay, dan tekan dalam guna kalkulator. Okay, so ingat kalau awak guna pecahan macam ni, pastikan kalkulator awak tu, awak ada gunakan tanda bracket. Tekan bracket, tekan 2, tanda tu, tekan 1, tekan tanda pecahan tu, kemudian tekan 15. Tutup bracket. Ini kalau guna kalkulator Okay.
Cuba tekan sekarang. Dapat tak? Soalan D tu. Jarak sama dengan laju, darab, masa. So laju dia 250, darab 2 1/15. Dapat tak jawapan 666.67? Dia akan dapat 0.666666. Tapi kita bundarkan kepada 2 TP. Cuba kira dapat tak? Kalau dapat tulis dalam grup. 2 TP tu 2 tempat perpuluhan ya. $250 darab 2/1/5. Sorry. Macam salah je ni. Sorry. 240/60. Orang ni memang senyap-senyap terus Okay. So 4 dengan 6 bagi 2, 2/3. Allah. Okay. So 2, pecahan dia 2, 2/3 cikgu tertinggal 40 tu tadi, cikgu tulis 4. So pecahan dia 2, 2/3. Dapat tak? 666.67. Kira tak ni? Kilometer. Okay, Fazana dapat. Bagus. Okay, Dibashri pun dapat. Okay, Soraya pun dapat. Okay, Tania, Sabini pun dapat. Okay, so cikgu boleh teruskan ya. Nombor 2C je cikgu tinggalkan pada kamu. Okay, Tania, Manusia pun dapat. Okay, so yang ni atlet Paralimpik Malaysia. Tanya, Tabina dapat juga. Okay, atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi mencatat masa terpantas dalam acara 100 meter. Okay, ni jarak dia. Di Sukan Paralimpik 2016. Sukan Paralimpik tu apa? Sukan untuk yang orang-orang OKU join Okay, Paralimpik. Okay. So, masa terpantas dia adalah 12.07. So, ini adalah masa dia. So, dia nak kita kira laju. Okay, dalam meter per saat. So, jarak kita dalam meter. Okay, tak payah tukar. Okay, masa kita pun dalam saat. Okay, so just guna tak perlu tukar dia punya unit. Okay, so laju, soalan 3, laju sama dengan 100, okay, tulislah, takut lupa kan, jarak per masa. Okay, so jarak dia 100 meter bahagi dengan masa dia 12.07 saat. So 100 bahagi 12.07.
Okay, so kita dapat 8.285 bla bla bla. Okay, 285 tu banyak lagi kan belakang. Okay, so kita fokus pada dekat sini. Cikgu nak 2 TP je. So, tengok 8 dan 5. Okay, so 5 dekat 8 tu kita kena tambah 1 lah. Okay, untuk bunda So, jawapan dia 8.29. Bunda ni kena betul juga. Kalau salah bunda, contohnya awak tulis 8.28. Sedangkan bila bunda, awak perlu dapat 8.29. Okay, so markah untuk jawapan tu hilang lah kalau bunda tu salah. Okay, so unit dia meter per saat. Jangan lupa tulis unit. Dah siap. Okay, so nombor 4. Okay, nombor 4. Jarak dari Tanjung Malim ke Muar. Okay, Tanjung Malim ke Muar Johor adalah 272. Okay, so ni jarak Sebuah bas bertolak dari Tanjung Malim pada jam 8.30. Okay, pagi dah ni. Jam 8.30. Ni sistem 24 jam Jam 8.30. Purata laju bas itu ialah 80 km sejam. Purata laju bas tu sama macam laju bas lah. Okay, so kita ada laju. Okay, kita ada jarak. So kita nak cari apa tu? Pukul berapa? Okay. So pukul berapa dia tak tanya masa berapa jam. Tapi pukul berapa dalam sistem 24 jam. Dia tiba di Muar. Okay, so jom kira. Okay, so kita cari masa dulu. Okay, masa yang diambil adalah jarak berlaju. Okay, so jarak dia 272 km, laju dia 80. Okay, 80 km per jam. So 272 bahagi 80. 3.4 jam. Okay, 3.4 jam. Jangan tinggal macam tu je. Okay, so 3.4 tu tukar kepada jam dan minit. So 3 jam. Okay, 4 tu berapa minit? Okay, so kita conteng dekat mana-mana bahagian. Okay, so 4 per 10. 0.4 lah. 4 per 10 So 4 per 10 darab 60. So 4 darab 6 24. Betul? Betul kan? So maksudnya 3 jam 24 minit. Okay, so kita kira yang minit tu je tau. Yang 4 per 10 tu, okay, perpuluhan tu cikgu tukar kepada pecahan. Okay, cikgu ambil 0.4 je perpuluhan tu. Sebab 3 jam tu kita dah tahu, 3 jam. Okay, whole number tu 3 jam. 0.4 ni tukar kepada pecahan sebab kita nak ambil berapa minit. So 4 per 10 darab 60. Okay, so dapatlah 24 minit. Kenapa 4 per 10? Sebab dia kan 3.4. Okay, 3.4. So 3 ni cikgu dah tahu 3 jam. So cikgu ambil 0.4 sahaja. Sebab cikgu nak tahu 0.4 tu bersamaan dengan berapa minit. Dia macam 3 jam ada berapa minit. Okay, 0.4 tu cikgu tukar kepada 4 per 10. Dan 1 TP. So 0.4 tukar kepada pecahan, cikgu dapat 4 per 10. Okay. 4 per 10 tu maksudnya 4 per 10 daripada
1 jam. Sebab dia tak cukup 1 jam ni. Sebab tu kita dapat 3.4. Point 4. Okay, kita dapat point 4 ni. Point 4 tu maksudnya tak cukup 1 jam. So nak tahu point 4 tu berapa minit, cikgu tukar kepada pecahan. Okay, cikgu ambil 0.4 je. Tukar kepada pecahan 4 per 10. Kemudian 4 per 10 tu darablah dengan 60 minit. Okay, darab dengan 60 minit. Okay, sekarang cikgu nak tahu berapa minit. Okay, so 4 per 10 daripada 60 minit. So boleh darab macam biasa, 4 darab 60, darab yang atas. Okay, kita dapat 240 bahagi dengan 10. Kalau yang tak boleh nak potong-potong So 240 bahagi 10. Tekan kalkulator pun boleh. Nak potong terus kat situ pun boleh. So 24. Okay, 24 tu 24 minit. Okay. Okay, good. Tak apa, tanya je terus kalau tak faham. So 3 tu dah fix 3 jam. Point 4 tu kita tak tahu berapa minit sebab dia tak cukup 1 jam. Okay, so kita nak tahu berapa minit, kita buat pengiraan lah. Okay, so ni ramai yang terus tinggal macam ni je. Sebenarnya dia tanya pukul berapa dalam sistem 24 jam bas itu tiba di Muar. So kena buat sedikit pengiraan lagi lah. So pukul berapa? Tadi dia bertolak pada jam 8.30. Okay, so bas tiba di Muar. Okay, sama dengan berapa tu? 8.08.30 tambah. Okay, kita tambahkan dalam jam dia 03.24 lah. Okay, 08.30 tambahkan 03.24. So dapat berapa tu? 08 11.54 kan? So dah dapat dalam jam 11.54. Okay, so boleh buat bas. Ni rumusan bas tiba di Muar pada jam 11.54. Sebab dia nak dalam sistem 24 jam. So 11.54 jam 11.54 itu dah dalam sistem 24 jam. Okay, setakat ni clear ke? Maaf hari ni lama sikit. Okay, Suraya clear, terima kasih. Okay. Okay, good. Okay, next kita terus kepada laju seragam dan laju tak seragam. Okay, so yang ni senang je. Cara pengiraan laju dia masih lagi sama, iaitu laju sama dengan jarak per masa. Okay, so fokus kepada graf yang cikgu bagi ni. Okay, so guli A, guli B. So grafnya kita ada jarak dan masa. Okay, so jarak pada paksi Y, masa pada paksi X. Okay, so tengok bagi guli A. Okay, tengok guli dia daripada jarak kosong ke 2 cm. Okay, masa dia 1 saat. Daripada 2 cm ke 4 cm. Okay, gap dia masih sama 2. Ini pun 2 cm. Ini pun gap dia 2 cm jarak dia. So, jarak masa dia pun hampir sama. 1 saat, 1 saat. Okay, so kita dapati bahawa graf dia, okay, kita dapati ia garis lurus.
Sebab dia seragam je. So ini seragam lah. Okay. Kita dapati satu garis lurus. So ini adalah laju seragam. Apa yang dimaksudkan seragam? Okay, so kita kira yang ni. Jarak 2 bahagi dengan 1. Okay, jarak bahagi masa. So kita akan dapati 2 cm per saat. Okay. Yang kedua pula, kira yang ni. Okay. 2 per 1. 2 cm per 1 saat. So kita akan dapati lajunya 2 cm per saat. Sama. Kalau tak puas hati, kira lagi yang ketiga ni. Okay, jarak dia 2 cm. Okay, 2 cm per 1 saat. So, kita akan dapati 2 cm per saat. So maksudnya sentiasa sama kelajuan dia. Okay, kelajuan dia 2, 2, 2 daripada awal sampai akhir. So itu yang dinamakan laju seragam. Okay, laju seragam ni ialah mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Jarak dia 2 cm, sentiasa 2, 2, 2 dan selang masa dia sama, 1, 1, 1, 1. Okay. Okay, tengok guli B. Okay, tengok jarak dia pun dah berbeza. Yang pertama ni 2. Okay, yang kedua ni 1 jarak dia. Yang ketiga ni selang jarak dia berapa? 3/5. 2. Kemudian yang keempat jarak dia ni 5/8. So 3 cm. Tengok jarak dia pun dah tak sama. Tapi masa dia sama. 1, 1, 1, 1 saat. Tapi bila jarak tak sama, okay, so maksudnya kelajuan dia pun berubah lah, tak sama. So itu itu yang dikatakan laju tidak seragam. Tengok dia punya graf pun, okay, graf pun jadi tak smooth. Okay, so ini adalah laju tak seragam. Okay, di mana laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Okay, masa yang sama tapi jarak dia tak sama. Sebab tu masa dia 1 saat semua tapi jarak dia yang berbeza. So kalau tengok graf tu pun dah boleh tahulah. Okay, graf A, guli A seragam, guli B tak seragam. Okay, clear ke? Okay, good. Okay, clear. Okay, so kita tengok contoh Okay, bagus. Okay, so kita tengok contoh. Contoh 3 merujuk kepada laju seragam dan laju tak seragam. Okay, so kelajuan pada 2 jam pertama. Okay, 2 jam pertama. Okay, 85 km sejam. Okay, 4 jam berikutnya 47.5 km sejam. Tengok. Tak sama. Okay, so bila laju yang awak dapat tu kiraannya tak sama, maka kelajuan trailer tersebut adalah tak seragam. Okay. So, macam mana nak dapat 2 jam pertama, 4 jam berikutnya? Okay, Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam. Okay, so yang ni kiraan yang pertama. Sebab dia kata yang pertama, 2 jam yang pertama. So kita kira yang 2 jam pertama. Okay, jarak bahagi masa. Dan, okay, ayat dia dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. So kita kira lah yang kedua. 190 km bahagi 4 jam. Okay, so kita dapati lajunya tak sama, so tak seragam. Okay. Okay, so tip dekat sini tengok juga. Okay, kilometer per jam
Boleh juga ditulis sebagai kilometer per jam dalam bentuk pecahan tu, ataupun kilometer jam tu dia macam dekat, tapi jam tu dia ada -1 kuasa dia. So ni kita jarang guna lah. Okay, kita banyak guna yang macam ni je. Okay, kita tengok pula apa yang dikatakan laju seragam. Okay, so dekat sini Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke S. So P ke S. Okay, melalui tiang Q dan tiang R. Maksudnya dia mesti melalui tiang Q dan tiang R untuk sampai ke tiang S. Okay, so adakah kelajuan bola itu mempunyai laju seragam? Okay, so kita perlu buat sedikit pengiraan. Okay, so kelajuan bola dari P ke Q. So P ke Q adalah yang ni. So 40 meter bahagi dengan 2 saat. So 20 meter sesaat. Okay, kemudian kita ambil pula RS. Okay, R ke S. So 60 meter dan 3 saat. So 60 meter bahagi 3 saat. So kita dapat laju yang sama. Laju dia sama 20 meter per saat. So bila sama, lajunya sama, okay, so kelajuan bola golf itu adalah seragam. Okay, laju seragam. So jangan lupa yang ni pun kena kira juga. Okay, Q ke R. Dia buat satu-satu ni. Kita tinggal. Okay, yang ni yang pertama, ni yang kedua dan ini yang ketiga dia kira. So ketiga-tiganya kita dapat nilai yang sama, so ianya laju seragam.